Halo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Mari. Datang. Macam jual pasar pula. Okey. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nasrul Hadi. Saya adalah Vice President untuk Richworks International Sdn Bhd. Bersiaran secara langsung di Facebook Richworks dan juga di Instagram Richworks Official. So, apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan? Semua orang okey, semua orang tengah ceria, semua orang tengah sepatutnya bersemangat untuk meneruskan banyak benda yang telah berlaku. Tuan Botak baru sampai rumah dari Best. Terima kasih. Yelah, baju sama lah ni. Tadi dekat Best muncul macam ni juga. So, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana menonton sesi pada hari ini. First of all, nak ucapkan tahniah kepada anda kerana committed untuk terus belajar tepat jam 5.30 petang setiap hari. So, you guys are awesome. Cakap orang sebelah, awesome. You are awesome. Atau cakap orang sebelah, bangun. So, siapa yang dah terbiasa tu, saya memang tak boleh tahan lah. Memang itu saya punya trademark. Bangun. So, first of all, saya nak minta bantuan anda, tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton. Tolong bagi tahu saya, adakah suara saya jelas? Suara saya jelas dan adakah saya punya visual jelas? Terima kasih. Cik Ariana Rose, tadi memang best perkongsian dalam best. Oh, tadi ada Cik Ariana Rose tak bagi tahu pun you datang tadi. Bagi tahulah kalau dah biasa keluar dekat live ni, kadang-kadang serta nama ni saya kenal. So bagi tahu, dah dengar. Tadi ada satu dekat Instagram ni, dia kata tadi sesi bersama Tuan Ras lain macam topiknya. Memang Tuan Ras tadi sebenarnya dia cerita pasal topik dia sikit je. Tiba-tiba dia cerita benda lain dah jadi banyak tu. Dia memang macam tu. Dengan suara dia nyaring, energy dia very high. So kadang-kadang saya nak beat dia pun, saya tak payah beat dia lah. Kita tak ada benda nak beat pun. Kita cuma nak beat. Kita tak pakai beat lah. Kita just nak contribute, give the best. So Tuan Ras ada dia punya style, saya ada saya punya style. Tapi kami masih lagi Richworkian. So we support each other. No problem. Okay? So semua jelas, terima kasih, semua jelas. Saya nak ucapkan juga tahniah kepada anda yang hadir sesi best saya pagi tadi. Terima kasih. Betul kata Tuan Rat, sepatutnya sesi best pagi tadi, siapa yang tonton adalah sepatutnya di run oleh beliau sendiri. Tapi sebabkan kita ada komitmen lain, so kita pilih, tak apalah, biar saya run sesi best. Tuan Rat pergi lunaskan tanggungjawab dia di tempat yang sepatutnya. So alhamdulillah, segala perancangan yang kita buat, segala benda yang kita buat, mungkin ada adjust sikit, tapi at the end of the day kita kena deliver. Sebab itulah kita punya keperluan, kita perlu deliver. So cakap orang sebelah, delivery, hashtag delivery 2020, because that's the most important thing. Deliver results. Result matters. That's what tagline Richworks juga, result matters. Okay, apa dia panggil? Tanda pagar. Saya macam aduhai, tanda pagar. Pagar pun tak pagar. Jari ni celah mana pagar pula. Okay. So, serius. Tekan button serius. Button serius saya. Siapa biasa pergi kelas saya, ni button serius saya. Okay, cun. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, dalam masa yang sama juga, hari ni dah hari Rabu, 22 Januari 2020. Seperti anda semua tahu, kami di Richworks sedang sangat-sangat sibuk untuk sesi yang pada kami sangat-sangat penting. Pembuka, boleh kata, nak kata pembuka pun, Pembuka untuk event besar kami pada tahun ini, program Nak Ubah Hidup 2020. So saya tengok ramai dekat sini tadi. Tuan Tengku tadi dia excited nak pergi ke Nak Ubah Hidup. Di Instagram, siapa yang akan join kami di Nak Ubah Hidup, tulis situ join NUH. So kita boleh jumpalah. Kita boleh macam, kita jumpalah nanti dekat NUH. Itulah dia. Terima kasih Cik Nurul Majirah Mazidi, 2 hari kelas padat ilmu cash flow. Terima kasih. Itu baru hadir program saya lah kemarin. So basically semalam je hari saya tak terlibat dengan event sejak sekian lama. So hari ni pun tiba-tiba terlibat dengan event. Esok tak terlibat dengan event, tapi lusa terlibat sebab hari Jumaat bagi mereka yang akan join Nak Ubah Hidup. Satu peringatan penting, hari Jumaat kami dah start sesi pendaftaran awal, tuan-tuan dan puan-puan. Sesi pendaftaran awal hari Jumaat, bermula pukul, adakah sebelum solat Jumaat tak silap saya. Saya akan maklumkan balik esok pukul berapa kita bermula.
Tim tolong check kat pukul berapa pra pendaftaran hari Jumaat. Kita dah start pra pendaftaran. Minim pendaftaran dibuka awal sebab kita expect mencecah 12,000 peserta. So kalau kita expect sampai 12,000 peserta, kalau kita tak buat awal, so payah sikit lah. Betul? So siapa akan join NUH, hari Jumaat kita akan start pendaftaran awal. Saya tengah confirm balik dengan tim saya jam berapa kita mulakan pendaftaran, so that kita boleh bagi tahu you secara awal. Dan anda yang bakal hadir boleh plan masa anda dengan lebih baik. Bagus kalau anda boleh datang hari Jumaat ni terus untuk daftar untuk NUH. Sebab nanti hari Sabtu kalau pagi tu baru nak daftar, jam. Kita nak jam. So hari Jumaat tu anda datang macam relax datang, dah okey daftar dah. So tim kalau ada maklumat ni tolong post. Sebab saya basically, of course lah, ada meeting saya sempat masuk, ada meeting saya tak sempat masuk. Tapi saya tahu memang awal lah. Tak silap saya sebelum solat Jumaat tu kita try buat. Tak apa, nanti tim saya akan confirmkan balik. Okay, so tuan-tuan dan puan-puan, sangat excited juga nak share something hari ni. Sebab of course saya, mungkin ada orang kata asyik-asyik cerita pasal duit, habis nak cerita pasal apa lagi? Tu pagi awal kita akan start 9 pagi. Wow, tim kami start 9 pagi pendaftaran dia. Yes, terima kasih. 9 pagi sampai 11 malam. So the whole day on the Friday 9 pagi kami dah buka kaunter tuan-tuan dan puan-puan. 9 pagi 9 pagi kami dah buka pendaftaran untuk nak ubah hidup hari Jumaat. Pendaftaran awal. So pastikan anda yang bakal hadir nak ubah hidup 2020 pada 25 Januari hingga 27 Januari. 24 Januari hari Jumaat. Pendaftaran awal pukul 9 pagi. Okey? 9 pagi sampai 11 malam. So kalau boleh datanglah pagi. So dia tak adalah terkejar-kejar sangat. Kalau 11 malam takut pukul 11 tu kami dah nak tutup dah. Okey? Boleh? Boleh? Siapa akan datang awal? Cakap orang sebelah. Good job. High five orang sebelah. Saya high five sendiri lah. Okey? So apa yang saya akan buat pada hari ini, kita ada satu topik yang masih lagi menceritakan tentang duit. So kalau anda ready untuk topik tentang duit ni, tulis itu ready. Tulis ready. So saya akan mulakan topik saya dengan memberitahu apakah topiknya. Mulakan topik dengan memberitahu apakah topiknya. Tajuk topik pada hari ini, satu perkongsian yang saya rasa sangat bagus, especially bagi mereka yang belum pernah merasa, belum pernah ada bau-bau dia lagi, baru start rasa nak capai, mungkin nak kejar sikit-sikit. Dan kita tengok macam nanti. Boleh? Terima kasih Tuan Syahrul Amin, Mr. Syahrul Amin, selalu join. Semalam ada, hari ni ada. Terima kasih Cik Ikhmah. Dengar kata Cik Ikhmah ni dekat Facebook ni, student yang hadir dari program BEST juga for the first time. Alhamdulillah. Dan dia bakal, dia pun baru-baru ada cerita BEST dengan katanya. Cik Ikhmah, tahniah Cik Ikhmah. Saya dengar kata dah boleh terus source daripada kilang. Terima kasih, sebab itulah gunanya ilmu. Bila anda tahu, anda boleh buat something, just buat, dan Alhamdulillah. So hashtag satu lagi apa dia? Just buat. Bukan just do it, just buat. Okay? So topik pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan. Okay, memandangkan semua dah ready. Dah bau RM 1 juta. Yes, terima kasih Cik Aisyah Rosli. Topik pada hari ini adalah 4 cara bijak urus wang, urus duit untuk capai your first million, untuk capai 1 juta pertama. Saya ulang balik, topik pada hari ini adalah 4 cara bijak urus wang untuk capai 1 juta yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan. So siapa suka duit? Dan siapa suka duit tu jadi 1 juta? Duit tu dia 1 juta. Siapa-siapa suka? Tulis itu. Suka 1 juta. Tulis. Nak 1 juta tapi nak tulis suka 1 juta pun meninggal orang kata. Tulis je, type. Bukan tulis, type situ. Suka 1 juta. Saya dah tengok berapa ramai. Saya perlukan 1 juta orang tulis 1 juta. Mungkin orang kata, apa hal ni Tuan Nasrul, yang tengok live ni pun tak sampai 1 juta. Ya, InsyaAllah one day akan ada 1 juta orang tengok live kami di Richworks. InsyaAllah, itulah impian kami. Kalau kami dah pergi satu dunia, one day mungkin orang tengok live kami 1 juta live viewer. Not impossible, we never know. Okay, just buat. Yes, just buat. Suka 1 juta. Good. Okay, berapa cara? 4 cara. So ready untuk yang pertama? Ready?
Kalau ready, tulis itu satu. Tulis satu. Tulis satu, satu. Tulis satu. Tulis satu. So, yang pertama, tulis yang nombor satu. Satu. Okey. Nombor satu, tuan-tuan dan puan-puan. Nombor satu. Bila kita cerita cakap nombor satu adalah, saya selalu share dalam kelas saya, dalam sesi yang saya, kalau saya buat sesi kelas live, sesi kelas cash flow, saya buat sesi kelas CFP, saya sentiasa percaya ramai orang, dia bukan tak pandai buat bisnes dari segi in a sense untuk generate duit. Maksudnya dia pandai buat sales. Kepakaran ramai business owner adalah mereka pandai buat sales. Dan kepakaran ramai business owner juga adalah mereka pakar untuk menghabiskan duit. Setuju? Anda pakar generate duit. Alhamdulillah, amin, pernah buat sales. Tapi anda juga pakar menghabiskan duit. So, cara yang pertama untuk anda boleh capai first million anda dalam bisnes ataupun secara peribadi adalah anda perlu kontrol ataupun kawal selia perbelanjaan yang anda buat. Okey. So, perkataan pertama adalah kontrol anda punya perbelanjaan. Control your expenses. Okey. Cakap memang senang. Senanglah cakap nak kontrol. Memanglah senang. Cakap memang senang. Tapi bila cakap, kenalah ada tindakan. Of course. So, of course saya nak cakap ni adalah tentang perbelanjaan. So, nombor satu adalah tentang perbelanjaan. Control your expenses. Dan bila kita kontrol, salah satu cara, kita cerita dalam kerangka nombor satu, masih nombor satu, control your expenses. Ada 4 jenis. Ada 4 kategori. Ada 4 kategori. Sorry topik hari ni ada 4 cara. Follow balik saya nak sebab ni agak confusing sikit. Kalau anda tengok tak ada isu. Okey, dengar tengok saya. Ada 4 cara macam mana nak capai your first million dari segi pengurusan duit yang bagus. Dan cara yang pertama adalah kontrol perbelanjaan anda. Dan bila menyebut tentang perbelanjaan ada 4 kategori perbelanjaan. Okey? Boleh? Boleh tangkap setakat ni? Boleh tangkap Ni maksudnya 4 di dalam 4. 4 di dalam 1 yang pertama. Okey, ready? Ready untuk kategori perbelanjaan yang pertama. Boleh? Anda nak kontrol perbelanjaan, anda kena tahu apakah perbelanjaan yang ada. So, apa kategori dia? So, ready? Untuk kategori yang pertama. Ready? Okey. Nombor 1 untuk kategori perbelanjaan ataupun expenses adalah, dalam bahasa Inggeris adalah destructive. Destructive. Pemusnah. Destructive expenses. Jenis perbelanjaan pertama. Bunyi dia macam perbelanjaan pemusnah. No. Hodoh punya dia. Cakap orang sebelah. Hodoh. Destructive. Kita gunakan bahasa Inggeris. Boleh? The first category of expenses is destructive expenses. I hope you understand my English properly. Kalau nak jadi jutawan pun English kena gempak lah. English kena gempak. Cakap orang sebelah. English kena gempak. Kalau acah-acah nak jadi millionaire, English pun ke laut susah juga. Mungkin ada cakap tak semestinya, tapi fine. Kalau English lagi bagus, lagi senang kot. Lagi banyak bahan bacaan anda boleh faham. So saya tak peduli. Kena faham bahasa Inggeris. Faham bahasa Melayu je, English tak power, tak boleh. Okay? English kena gempak. Okay, yang pertama adalah destructive expenses. Apa benda destructive expenses ni sebenarnya? Boleh saya terangkan? Okay, destructive expenses ni, tuan-tuan dan puan-puan, adalah perbelanjaan yang anda bayar yang dia dalam kategori berbahaya. Berbahaya destructive, berbahaya. Dia boleh musnahkan anda punya how to say, anda punya cash flow, anda punya duit. Perbelanjaan dia. Yang pertama adalah yuran overdraft fee. Siapa yang ada overdraft, dia ada fee. Dia ada interest, dia ada charges dia. Terima kasih Tuan Abdul Harif Iman. Baru tadi jumpa Tuan kat kelas best. Okey, tak apa. Bagus. Okey. Contoh, kad kredit. Charges kad kredit. Overdraft kad kredit tu samalah, kira macam pinjam duit tapi kena charge balik. Lepas tu, okey, faham Ini destruktif contoh-contoh. Kad kredit charges, overdraft charges, lagi apa? Anda beli barang ataupun servis yang sebenarnya anda tak perlukan pun. Contoh, saya bagi contoh yang paling jelas lah. Mungkin ramai antara anda yang basically sekarang lately ramai orang jarang tengok TV tau. Betul tak? Betul.
Jarang orang tengok TV sebenarnya. Macam saya sendiri ada satu perbelanjaan yang saya rasa distraktif secara perlahan. Saya bagi contoh lah, of course. Overdraft tu memang normal. Kad kredit tu memang normal. Confirm distraktif. Perbelanjaan yang tak sepatutnya. Bukan kad kredit, belanja kad kredit tu. Belanja interest kad kredit tu. Bila anda belanja kad kredit, anda tak bayar. Tu so kena interest. So itu distraktif. Dia bunuh anda secara senyap. Satu lagi perbelanjaan yang distraktif. Tengok saya tuan-tuan dan puan. Tengok saya adalah beli barang atau perkhidmatan tak diperlukan. Okey, contoh dan dia tak menambah nilai kepada hidup anda. Contoh macam saya share. Saya bukan nak merosakkan brand atau apa. Saya just nak bagi tahu. Brand tu bagus tapi saya tak perlukannya. Namanya Astro. Sorry, saya bukan cakap ni. Ini adalah TV berbayar. Okey, saya cakap TV berbayar lah. Saya tak nak sebut nama lah. Nanti orang marah pula. Tapi actually ramai je orang dah tak ada dah TV berbayar tu, brand tu. Saya dah tak ada brand tu. Saya dekat rumah, of course ramai orang dekat rumah pakai Unify. So Unify dia ada bagi dia punya brand of TV, Hit TV tu. So kita pakai je lah. Sebab kita pun tak sempat pun nak tengok. Betul? Bagilah channel banyak mana pun. Kadang-kadang kita balik rumah, kita bukan sempat masa nak tengok. Dan kebanyakan ramai orang pula ada sekarang dia ada Netflix. Sebab Netflix dia lebih memberi kebebasan untuk anda boleh tengok tanpa ada iklan. Boleh pilih cerita apa anda nak tengok. Betul? Sebab kalau tengok dekat TV berbayar yang brand huruf A, hujung huruf O tu pun tadi, anda basically, how to say, cerita ulang-ulang pun. Betul? So ada YouTube, yes, ada YouTube sekarang. So banyak channel, banyak benda lain, banyak ruang tempat lain yang anda boleh tonton sebenarnya. So itu salah satu benda yang saya rasa salah satu perbelanjaan atau perkhidmatan yang tak diperlukan. Ada juga orang, ni satu lagi. Mungkin you rasa benda ni kecil tapi ini adalah permulaan untuk anda capai anda punya first million. Salah satu lagi, mungkin ada orang dia subscribe gym membership tapi dia tak pergi-pergi gym tu. Ada orang first time dia pergi, lepas tu dia macam dia dah tak pergi dah. So itu salah satu juga. So yang pertama, kategori perbelanjaan adalah destructive expenses. Okay. Yang kedua, kategori perbelanjaan yang kedua, ready? Adalah produktif. Tadi pertama adalah destruktif. Kedua adalah produktif. Okey, produktif. Apa maksud produktif? Perbelanjaan produktif adalah bila you spend, anda spend perbelanjaan tu, dia menyebabkan anda jana lebih banyak. Maksudnya spend something, contohlah, spend RM1 dapat 10. Itu produktif. Perbelanjaan yang produktif. Menghasilkan sesuatu. Produce something. Produktif, perkataan dia asal dari perkataan produce. So, produktif. Apa contoh produktif yang ada ni? Okey, ni paling jelas. Perbelanjaan paling produktif sekali adalah menggajikan pekerja. Okey, bila kita cerita pasal menggajikan pekerja, of course, kalau anda gajikan pekerja yang betul, walaupun anda bayar gaji dia mahal, tapi dia sumbang lagi banyak. Salah satunya mungkin saya lah. Contoh. Dah kantoi pula gaji saya mahal ke apa. Tak, bukan pasal itu. It's just that di Richwood saya masih lagi seorang staff. Dan Alhamdulillah saya nak kata berbakat taklah, cuma hebat je. Kalau kita tak puji diri kita, siapa lagi nak puji? Alamak, tak boleh pula nak gurau-gurau sikit. Cakap orang sebelah, gurau sikit pun tak boleh. Hati tisu. So anda business owner, janganlah kedekut hire staff yang bagus. So kalau anda hire staff yang bagus, dia akan beri contribute lebih banyak, kan lagi bagus. So itulah perbelanjaan produktif. Perbelanjaan produktif pertama, of course, is always about hiring the right people, hiring the right staff. Bukan kata kita bayar gaji tu terikut sangat. Kalau kita bayar sedikit lebih daripada orang lain tapi dia contribute lagi bagus, apa salahnya? Tapi ingat, bayar gaji staff pun boleh jadi destruktif juga. Bayar gaji dia tapi dia tak menyumbang apa-apa, itu pun sama juga. Itu satu contoh yang bagus untuk destruktif tadi. Berbalik pada nombor 1 tadi. So bayar gaji staff sama ada dia jadi destruktif ataupun dia jadi produktif. Okay, cucuk langit ataupun cucuk tanah, mana satu ni? Okay. So itu tentang something. Lagi satu. Ini penting. Ini penting. Tengok saya, ni penting. Contoh perbelanjaan yang produktif, yang untuk anda capai your first million, kalau anda tak pernah capai, adalah anda belajar, anda spend untuk pergi belajar.
Itu sebab kami ada, Richworks ada. Ada orang kata, buat apa pergi kelas Richworks, bayar mahal-mahal, jual air Leo. Air Leo yang dijual ni bukannya apa, air Leo sambil air Leo yang kami keluarkan, contoh macam obviously Dr. Azizan, Tuan Haji Jerry, saya, Tuan Hafiz Jasmi, Tuan Raz Muhammad, Cik Sus, kita punya VP, barisan VP yang biasa share knowledge. Ya, memang air Leo. Tapi tetap air Leo yang keluar ni, sebelum jadi air Leo ni, ada darah, ada peluh, ada keringat, ada kena cacian, tomahan, pressure. So, keluar air Leo tu air Leo emas, orang kata. Keluar tu air Leo yang bernilai. So, faham tak konsep dia? Orang akan cakap macam-macam, tapi apa kesannya? Bila anda datang program, anda tonton program kami, anda hadiri, even dekat live ni pun, anda spend masa ni, kira consider spend masa ni produktif ke tak time ni? Produktif. Sebab anda faham sesuatu. Anda persetankan kata orang lain, datang program kata bayar mahal-mahal, Richworks charge mahal. Kami tak paksa pun korang datang sebenarnya. Kami tak pernah paksa orang datang program kami. Tapi kami cuma paksa satu je. Bila you all dah datang program kami paksa you belajar betul-betul. Kami paksa you gunakan ilmu tu. Itu kami paksa. Beza kami memang paksa. Pertama, kami tidak paksa anda hadir program kami. Dan kami tidak pernah paksa anda tonton live kami. Tapi bila anda dah tonton, bila anda dah hadir, kami paksa anda untuk buat apa yang kami suruh buat. Kalau anda boss, owner, kami suruh anda, paksa anda, bawa tim. Sebab kita tangan ada dua je, kepala ada satu, kaki ada dua. Mana boleh buat semua benda? Kita bukan Superman. Even Superman pun dia masih buat semua benda. Cuma beza Superman apa tahu? Selain daripada dia pakai spender kat luar, beza Superman adalah dia laju, dia pantas. Tapi dia masih buat benda semua sendiri. Perasan tak? Macam tak apa-apa lah Superman. Kata Superman tapi buat seorang. Yalah sebab dia Superman, spender kat luar. Awak nak ke pakai spender kat luar? Tak ada kan? Cakap dengan orang sebelah, jangan. Dan nanti pergi NUH tiba-tiba ada pula satu orang nak jadi Superman betul-betul. Siap pakai kit, pakai spender kat luar. Itu tak apalah. Kita orang pagi pulang lah refund program NUH ni tak. Program NUH bukan untuk Superman. Program NUH untuk orang biasa je. Jadi tak saya punya punchline tu? Okey lah boleh lah sikit-sikit lah. Dah petang-petang ni adalah sikit nak punchline ni. Okey, faham So, pergilah, hadirlah program, belajar ilmu. Tapi ilmu takkan guna kalau tak ada tindakan, tuan-tuan dan puan. So that's why lebih produktif kalau anda datang program, gunakan ilmu, bawa tim, dan insyaAllah dia akan beri kesan. So ILO yang dibagi tu terpecik kat muka tu jadi duit lah. Okey, boleh lah insyaAllah jadi first million. Cakap sebelah, amin. Cakap sebelah, bangun. Tolonglah bangun. Allah, hai. Okey, boleh. Bila ada program saya, minggu depan ada Tuan Firdaus _69. Saya ada program EFP minggu depan. Ada orang tanya dekat Instagram ni, kenapa tiba-tiba sebut pasal program. Nanti saya cerita lah sikit. Tapi saya ada program EFP minggu depan. Minggu ni kami ada NH. Minggu depan saya ada program EFP, Entrepreneur Foundation Program. Program yang paling terbaik di dunia lah. Tak, program terbaik dunia always program Dr. Azizan. Nombor 2 saya. Okey saja. Tak kisahlah, program Richworks semua okey. Tak ada isu pun. Kami beri yang terbaik. Okey, nombor 3, kategori pembelajaran ketiga. Ready? Kategori pembelajaran ketiga. Okey, yang ketiga adalah protective expenses. Protective expenses. Apa maksud protective expenses? Okey. Protective expenses ni adalah pembelajaran yang anda nak kontrol anda punya aset, kontrol anda punya nyawa, kontrol anda punya well-being. Dan secara jelas kalau kita sebut pasal nyawa, kesihatan, semua ni, anda boleh imagine lah apa tu protective dia adalah insurance. Kena tak belanja untuk insurance? Kena. Cakap orang sebelah, wajib. Ni contoh-contoh pembelajaran yang bagus lah, yang boleh mendatangkan anda first million. Sebab anda ada backup. Kita tak minta lah tuan-tuan dan puan. Saya tak cakap minta lah. Kalau insurans tu kan ada package insurans yang something kalau happen to anda dapat 1 juta. Tapi masalahnya yang dapat tu bukan anda lah. Sebab kadang-kadang okey lah, basically ada lah orang beli insurans nyawa. Dapat 1 juta. 1 Jawa pula. Sorry, minta maaf. 1 juta tu bukan untuk anda, tapi untuk family anda. Tapi kita tak minta lah, betul? Bukan, macam saya cakap macam susah sikit lah sebab insurans je lah. Banyak sangat fikir ni kan.
So anda kena belanja untuk insurans. Contoh, bukan insurans nyawa saja. Insurans dia apa tahu? Insurans contoh, insurans untuk kalau anda ada premis, insurans kebakaran ataupun kecurian, insurans kalau anda ada cash, insurans yang nak jaga tentang cash tu. So itu contohlah, kenalah, itu protective expenses. Itu wajib lah. Itu akan bantu anda untuk dapatkan anda punya first million, sebab anda lebih yakin, rasa secure dan lebih fokus untuk buat apa saja. Okay? Protective expenses, kategori yang ketiga. Yes, kategori C lah. Okay? So yang keempat, expenses, kategori perbelanjaan yang keempat. Ready? 4. Okay. Ni penting juga. Ini satu benda yang saya rasa kami di Richworks sangat tekankan tentang benda ni. Dan kami di Richworks sangat nak anda ada benda ni. Ni saya macam banyak lagi topik ni. Boleh saya teruskan lagi ke? Okey, boleh Okey, yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan, kategori perbelanjaan keempat adalah lifestyle. Di Richworks kami menekankan kepada business owner, especially anda sebagai boss, tolong act as a boss. Jadi bos, jangan tunjuk anda miskin. Bukan saya suruh anda riak, tapi bukan kami suruh anda riak, bukan saya, tapi kami di Richworks, Dr. Azizan, Tuan Haji Jerry. Kalau anda bos, especially kalau anda adalah titanium, especially kalau anda adalah Spire, dress lah betul-betul. Dress to kill, dress nicely, dress the best. Because anda adalah owner, business. Anda adalah business owner. Kalau anda jadi business owner, datang program Richworks, pakai selekeh, sedangkan anda jual something yang mahal, macam tak kena kan? Lepas tu paling tak best sekali adalah anda ada staff. Staff lagi smart daripada bos. Saya kawan sebelah, kau dah kenapa? Kata awak bos act bos lah. Awak ada duit, dress lah properly. Kita tak suruh anda pakai pakaian mahal. Kita nak anda pakai pakaian kemas, pakaian yang nampak anda ada authority, nampak anda ada leadership, pakaian yang wangi. Tak adalah kalau anda, sorry saya terpaksa cakap benda ni. Kalau anda adalah mungkin penghisap something, rokok lah, bukan hisap tu, mungkin hisap vape ke apa, janganlah tunjuk sangat anda hisap benda tu depan orang. Bagilah credibility sikit. Sebab ada orang dia tak selesa tentang bau. Macam saya cakap direct je, tak suka tak apa, tapi saya cakap jujur, saya tak suka bau rokok. Saya minta maaf, saya cakap dengan terang. Kalau ada bau rokok, saya memang turn off terus. Saya akan cuba untuk lari daripada tu. Saya memang tak suka bau rokok. Tapi saya hormatlah orang yang hisap rokok. Tapi saya ada jumpa je perokok-perokok yang sangat berhemah. Dia tahu dia orang tadi, dia akan ada sentiasa ada perfume. Dia untuk buangkan bau rokok tu. Biasa sekarang orang hisap vape. Even vape pun saya tak suka bau dia. Saya tak faham lah. Saya masih ada proses tu. Tapi saya tak adalah cakap nak marah terus orang. Cuma of course kalau boleh kita nak selesakan diri. Boleh faham ni So lifestyle, tu contoh. Kalau anda tu buatlah betul-betul. Lagi satu, kalau anda ni bos, ada kereta. Kalau anda buat bisnes, ada nampak duit, anda memang dah bisnes yang sepatutnya selesa, belilah kereta yang sesuai. Kita bukan menghina anda pakai Kanch atau VIF. Tapi kalau anda mampu untuk pakai kereta yang lebih upgrade lagi, kalau sampai satu peringkat anda ni dah layak untuk pakai Merc ke, BM ke, even Porsche ke, Audi ke, whatever. Even kalau anda selama ni boleh pakai kereta buatan luar negara yang lebih up sikit, bukan even Proton X70 pun okey. Saya okey je. Kereta yang lebih elok lagi, faham? Kereta yang lebih sesuai, pakailah. Janganlah nampak macam tak enjoy the lifestyle. Because you are doing the business for now. So sekarang, masa tengah buat ni, enjoy the life. Tapi berpada-pada lah. Cakap orang sebelah, berpada-pada. So that's why janganlah bergaya berlebihan sampai anda apa-apa. Tapi janganlah sampai anda nampak miskin sedangkan anda kaya. Kufu nikmat katanya orang kata. Kata orang sebelah, cakap orang sebelah, kufu nikmat. Jangan. Cakap orang sebelah, jangan. So okey So ada 4 jenis perbelanjaan. Okey, topik hari ni, mungkin pada mereka yang baru masuk, saya nak repeat balik. Topik hari ni adalah 4 cara untuk anda capai 4 cara pengurusan duit yang bagus untuk anda capai first million ataupun capai 1 juta yang pertama. So cara yang pertama adalah tentang kontrol anda punya expenses. Dan expenses ada 4 jenis, ada 4 kategori. Yang pertama adalah destruktif. Yang kedua adalah produktif. Yang ketiga adalah protektif.
Dan yang keempat adalah lifestyle. Okey, jelas So saya akan pergi ke cara yang kedua. Boleh? Cara yang kedua. Ready? Kalau ready tulis itu 2. Tulis itu 2. Cara kedua. Tulis itu cara kedua. Sambil-sambil saya tanya tim saya mana air saya. Mana kopi panas saya. Contohlah saya tanya je. Sebab saya yang cakap, diorang tengok je ni. Hai. Cara yang kedua. Cara yang kedua. Ready? Cara yang kedua. Okey. Kalau cara yang kedua tentang macam mana nak capai first million. Cara yang kedua adalah elak belanja. Tadi kita cakap kontrol perbelanjaan kan? Okey, kontrol perbelanjaan. Dah kategorikan. Tapi yang kedua ni, elak belanja ikut emosi dan tanpa perancangan. Panjang sikit nombor 2 ni. Nombor 2 adalah elak belanja ikut emosi dan tanpa perancangan. Cara kedua. Okay, bila kita cerita pasal emosi, of course, macam even tadi saya sebut pasal lifestyle tadi pun, jangan ikut emosi. Jangan sampai anda belanja sampai menyebabkan anda terjerat kat kredit melebih-lebih ke, tak boleh bayar hutang ke, sampai terpaksa berhutang demi untuk sebab ikut emosi. So kalau anda jenis suka shopping, bagus tak suka shopping? Bagus, tak ada isu, boleh suka shopping. Tapi shopping berpada-pada lah. Ukur baju badan sendiri. Jangan disebabkan anda spend something yang bukan milik anda. Jangan, cakap orang sebelah, jangan. Dan of course juga bagi seorang business owner, kalau anda nak spend something, that's why anda kena ada perancangan. That's why kalau tadi saya cerita pasal cara pertama tu, anda kena faham kategori perbelanjaan yang ada. So bila ada kategori tu, kan dia macam best, anda macam senang, betul? Anda dah plan dah nak spend ni, ada cara nak spend. Macam insurans, kalau anda nak bayar beli insurans, tadi kan saya ada sebut pasal protektif tu. Janganlah terus ikut je. Insurans agent kata beli ni, awak pun beli, awak tak plan pun. You tak compare pun antara produk insurans ni dengan produk insurans lain. Tu contoh. Sama juga macam kalau nak hire staff, anda kena plan lah. Jangan tiba-tiba, perlu hire staff, hire semua serentak. Sedangkan sebenarnya anda tak mampu pun nak hire staff tu serentak. Betul? So that's why perlunya belanja ikut emosi. Jangan ikut emosi. Jangan ikut emosi dan ada perancangan. Okay? So itu cara yang kedua. Okay? So saya terima kasih kepada tim saya. Dia orang bagi juga air. So saya minum sikit. Alhamdulillah, terima kasih tim. Berikan tepukan kepada tim saya. Terima kasih lah dekat mereka. Ingat juga. Terima kasih. Handsome lah Nas. Handsome. Terima kasih. You lagi handsome. Saya biasa-biasa je. Okay. So tu cara yang kedua. Boleh saya pergi yang ketiga? Kalau boleh ketiga, tulis itu 3. Yang dekat Instagram ni macam hidup tak hidup. Tulis 3 lah. Macam tengok ke terlalu fokus sangat ni sampai tak tulis. Saya suruh tulis 2 tu tak ramai pun tulis 2 tu. Tulis 3. Tulis 3 panjang-panjang. Okay, tulis 3. Yang ketiga. Yang ketiga ni best. Ambil kena duduk tukar tempat sikit. Yang ketiga ni. Yang ketiga ni sangat-sangat best. Yang ketiga adalah cara untuk urus wang dengan baik dan capai your first million adalah yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, adalah kita cerita pasal tulang. Tulang. Hutang. Benda saya salah sebut. Aduh, dah banyak sangat cakap lah. Asyik buat event je, asyik bercakap je. Bukan tulang, hutang. Itu sebenarnya punchline. Saja nak cover balik, memang salah sebut pun. So nombor 3 adalah hutang. Kita sebut pasal hutang. Hutang ni adalah kita pilih dan lansaikan. Apa maksud dia tu? Anda ada hutang, anda kena pilih hutang. Pilih jenis hutang yang bagus. Jangan semua hutang anda hutang. Tak salah kita hutang. Tak salah kita berhutang, tapi hutang yang baik. Apa maksud dia tu? Contoh kalau ada personal loan. Personal loan adalah salah satu contoh hutang yang tidak baik sebab kadar interest dia sangat tinggi. Business loan bagus ke tak? Bagus. Tapi business loan kena tengok juga bank mana anda pinjam. Property loan bagus ke tak? Bagus. Bagus juga. Sebab kalau beli property, janganlah pergi beli property pakai cash. Tapi kena pilih juga produk yang sama. Betul? Produk yang betul. Produk yang sama pula. Pilih, compare dengan antara bank. So bila kita cerita pasal hutang ni, sebelum berhutang tu kena pilih betul. Kena ada ilmu, kena belajar. Mungkin ramai yang fikir, Tuan Nasrul, kalau nak faham pasal hutang kena pergi kelas ke? Cakap orang sebelah, tak semestinya. Kalau nak belajar pasal loan, nak tahu loan mana bagus, apa cara yang paling senang sekali? Saja tip, siapa nak tahu? Say I.
Saja tip, siapa nak tahu say I. Sementara tu, tulis situ I. Terima kasih Tuan Abdul Harith Iman. Tuan Nas kena cuti ni. Ya betul, saya tak cuti dah lama lah agak. Nak sebut hutang jadi tulang. Saya memang betul-betul kena cuti lah. Mungkin lepas NUH lah saya cuti. Sebelum saya run EFP lagi satu. Salah je sebut ni kan. Tak jadi, nanti orang kata tulang. Apa ni, kata pandai account, cakap hutang dengan tulang pun lain. Okay, siapa nak tahu macam mana cara nak belajar tentang hutang? Ilmu tentang hutang, ilmu tentang loan. Apa yang terbaik? Okay, soalan paling jelas, yang paling general knowledge. Siapa yang bagi loan? Siapa yang bagi hutang? Apa pihak mana yang selalu bagi hutang ni? Pihak mana? Siapa? Janganlah cerita tekun, PNB, apa PUNB, tak, betul. Itu pun orang bagi juga. Bagus juga tu. Tapi pihak yang selalu bagi loan adalah siapa? Father mother. Fama, father mother. Bukan. Itu masa belajar dulu. Itu bukan bagi loan, itu memang tanggungjawab father mother. Okey. Yang selalu bagi loan adalah bank. Terima kasih tu. Chatnet Crystal 114 bank. Yes, bijak. So kalau nak tahu pasal loan, nak tahu pasal produk bank, apa yang bank offer, tanyalah banker, tanyalah bank officer. Itu yang saya buat. Saya baik dengan banker. Bukan seorang banker, saya baik dengan ramai banker. Saya tanya dengan banker. Hutang apa yang bagus? Macam mana nak tahu, macam mana nak belajar? Tak perlu pergi kelas. Bukan kata tak perlu pergi kelas per se, tapi boleh je pergi kelas. Tapi boleh je lah ada cara lagi mudah. Tanya dengan bank, sebab bank tu dia nak anda punya sale, dia nak anda buat loan dengan dia. Tanya je lah. Semudah tanya, kalau anda nak beli kereta, tanya dengan bank, apa beza ambil loan 5 tahun dengan beza ambil loan 7 tahun atau 9 tahun? Ada beza dia. Salah satunya of course lah. Along janganlah Cik Arwan Jeni ni Along tak payahlah. Along tak payahlah tanya. Boleh juga tanya, dia orang pun banyak maklumat juga. Tanyalah, jangan pinjam. Tanya boleh, pinjam jangan. Aduh, Cik Arwan Jeni ni dah lah top fan. Minta Cik gaduh pula tulis Along ni. Aduh, jangan. Along jangan. Pergi pinjam dengan Along berlesen. Lesen agung, namanya bank. Bank pun Along juga. Boleh. Bank tu pun Along juga. Cuma dia Along berlesen je lah. Along berlesen dari bank negara. Okey je. Tanyalah dengan officer tentang loan. Itu cara saya belajar dulu. Saya bukan terus masuk ritual ataupun lahir lepas grad terus pandai. Tak payah acah-acah lah pergi belajar universiti dia cakap dia pandai. Tak. Okay, boleh So tu cara yang ketiga. Hutang ni kena pilih. Kalau interest tinggi apa semua janganlah. Ni ada pula Tuan Safiuddin Makmur Angah pula. Dah nanti semua Angah lah, Acik lah semua nak tulis situ ni. Dia orang tengok Instagram, orang dekat Facebook ni suka buat lawak ni. Tadi ada Along, ni Angah, lepas ni Acik, Acu pula. Letaklah situ. Tanyalah kalau Acu tu kerja bank, tanyalah Acu tu. Okay? So, boleh saya teruskan lagi? Satu lagi? Boleh? Macam extend sangat. Kau ni suka sangat lari topik ni. Saya pun terlari topik juga. Boleh saya continue yang terakhir? Boleh? 4 cara, saya dah cover 3. Yang keempat, boleh? 4 cara urus wang untuk dapat first million. Boleh? Tulis situ 4. Tulis 4, last 4, tulis 4. Tulis situ 4, tulis 4. Sampai tulis 4 tu saya minum lagi. Kan saya cakap tulang lagi kan. Okay, boleh? Sikit je lagi. Tulis situ 4. Tulis 4 panjang-panjang. Tulis 4 panjang-panjang. Okay. Okay, ni penting. Siap kena sikit. Okay, ready? Nombor 4. Dekat Instagram ni bagus. Dia orang berdisiplin sikit kat Instagram ni. Saya cakap dia tulis benda okey je, tak mengarut jauh. Dekat Facebook ni student-student nakal ni yang suka main dalam kelas banyak dekat Facebook ni. Instagram ni okey je, cik. Langsung nanti tak ada siapa nak tengok dekat Facebook dah. Aduh, dah saja nak gurau. Biasalah petang-petang ni kan. Mungkin ada yang tengah makan pisang goreng, makan sorang-sorang, makan ayam goreng, apa goreng semua. Atau sekarang tengah digoreng ke, tengah kena maki ke. Jangan. Cakap maksudnya jangan maki orang. Okey? Ni siap ada tulis 5 ni. Tuan Airul ni tulis 4 sampai ke 5 pula. Okey, yang keempat, yang terakhir adalah sorok duit. Sorok duit. Perkataan sorok duit ni dalam bahasa mudahnya sebenarnya simpan duit lah. Kena ada tabiat menyimpan. Cakap orang sebelah, simpan duit, sorok duit. Bila sebut simpan ni macam bunyi ni macam terlalu pembaris kan. Terlalu poyo kan. Terlalu pembaris kan. That's why dalam kelas saya ajar sorok duit. Sorok duit.
Bukan suruh sorok duit bawah bantal, bahaya. Bukan suruh pergi korek tanah. Malam ni nak sorok duit, pergi cangkul tanah kat belakang rumah. Kalau duduk rumah flat, dah tahu duduk rumah apartment, mana nak cangkulnya. Dah lah duduk tingkat paling atas, nak pergi cangkul kat bawah. Elok-elok je cangkul duit, nak sorok duit. Kata Tuan Nasir suruh sorok duit, awak pergi cangkul pula dekat tepi guard house. Tak kelakar, cakap orang sebelah tak kelakar. Maksud saya sorok duit ni adalah tabiat menyimpan. Dan menyimpanlah tuan-tuan dan puan-puan, simpan di bank. Simpan di tempat yang sepatutnya. Mungkin boleh masuk ASB, masuk tabung haji, masuk dekat FD. Simpan je, simpan. Ingat saya cakap simpan ataupun sorok, bukan saya cakap melabur. Mentaliti anda, kalau anda ada mentaliti untuk simpan atau ada mentaliti untuk sorok, bukan melabur, anda tak expect pun untuk dapat return tu. Pada saya ada satu benda lah, investment yang paling bagus lah. Dan saya sentiasa percaya investment ni pada pendapat saya, especially bagi anda yang masih muda dan masih baru belajar nak buat bisnes. Ada satu jenis pelaburan, kalau berbanding, of course kita kena sorok dan simpan duit. Saya bukan cakap tak bagus untuk anda melabur. Tapi saya sentiasa percaya satu benda, pelaburan yang paling bagus adalah pelaburan yang mana anda pelabur dekat diri sendiri. Anda spend waktu, kalau especially anda baru nak start buat bisnes, saya sangat sarankan anda melabur dekat diri sendiri, pergi kelas, especially kelas Richwork, belajar macam mana nak build anda punya bisnes. Dan anda kembangkan anda punya portfolio, kembangkan anda punya duit, naikkan anda punya nilai duit, simpanan anda, dengan naikkan sales. Belajar tentang costing, belajar tentang pricing, belajar tentang margin. Itu pelaburan paling penting. Lagi-lagi berbaloi. Itu pelaburan yang lebih dapat banyak daripada anda cuba untuk melabur tapi anda tak ada ilmu. Boleh melabur, saya okey anda melabur, tapi melabur kena ada ilmu. Tapi kadang-kadang kita tak sempat. So might as well kita invest kat diri kita sendiri sampai satu peringkat kita ada masa untuk belajar tentang pelaburan properti, pelaburan saham, pelaburan emas, semualah benda, unit trust ke apa. Tapi anda akan dapat dalam masa yang sama, baik anda fokus kepada anda nak build anda punya bisnes, itu percentage dia lagi bagus, percentage dia lagi tinggi daripada anda melabur. Sudah, bila kita cakap pasal sorok duit, anda boleh masuk dalam FD, anda boleh masuk dalam tabung haji, anda boleh masuk dalam ASB. Just sorok je. Maksudnya bila anda nak pakai, tiba-tiba ada. Terima kasih Cik Aisyah Baby Ellie. Masuk kelas Tuan Nas, terima kasih. Kalau simpan banyak sangat, duit kena kejar cukai ke Tuan? Yes, bagus soalan ni. Soalan Tuan Syamil Helmi. Inilah dakyah palsu. Tengok dah terus jadi marah, suara terus naik. Pitching naik. Itu sebab kena ada ilmu. Itu sebab kena belajar dengan accountant yang hebat macam saya. Tak, kena belajar dengan ilmu yang betul. Ini dakyah palsu yang ramai orang tak faham. Tuan-tuan dan puan-puan, cukai bukan dikenakan ke atas duit yang banyak di dalam bank. Duit anda banyak kat dalam bank, LHDN tak ada datang, ambil nilai dekat bank tu terus charge anda cukai. Bukan. It doesn't work that way. Cakap orang sebelah, doesn't work that way. Tulis bahasa Inggeris sikit. Cukai dikenakan ke atas anda punya keuntungan, perniagaan ataupun pendapatan yang anda terima, bukan berapa banyak balance duit anda dalam bank. Of course ada orang cakap, saya pernah dengar kes orang tu kantoi, duit dia banyak dalam bank, dia kena cukai. Memanglah dia kena cukai sebab dia tak bayar. Kalau anda dah bayar cukai, anda simpan duit dalam bank banyak macam mana pun okey, sebab anda dah bayar cukai. Isu dia bila anda simpan duit, anda buat bisnes, buat bisnes, dapat gaji ke apa, tak bayar cukai, tapi duit tu tinggal dalam bank banyak-banyak sangat. Of course lah kena. Okay. Jangan naik Tuan Nagis, apa benda ni? Alamak, bukan. Oh, saya ada kelas cukai. Tuan Aisyah Baby Ellie. Yes, saya ada kelas cukai juga ujung bulan 2. Nanti saya cerita lah sebelum saya habis sesi ni apa benda saya buat. Sebab you all tanya, bukan saya nak jual sangat. You all yang minta. So saya bagi tahu. So itu yang keempat tu, tentang sorok duit. So bagus ke tak bagus sesi petang ni? Saya tengok bagus dekat Instagram ni. You all stay, dekat Facebook pun stay. Berikan tepukan kepada anda. Sebab you guys memang betul-betul committed 5.5 setiap hari nak tonton saya live. Saya live okey, tak ada isu. Tapi you guys lah nak tonton. Kadang-kadang kita cakap je, mungkin ada orang tak nak tengok. So nak dapat tak 4 cara tadi? Penat juga nak cerita 4 cara ni. Tapi saya ceritalah. Nombor 1, topik hari ni adalah 4 cara bagaimana untuk urus wang dengan bijak.
dan untuk anda pastikan anda boleh dapat first million. Pertama, control your expenses, which is ada 4 kategori expenses. Anda boleh tonton balik live ni kalau anda nak dapat, kalau anda baru masuk. Itu yang pertama. Yang kedua adalah anda perlu kawal emosi, elak belanja ikut emosi dan tanpa perancangan. Yang ketiga adalah tentang tulang tadi. Tentang hutang. Siapa yang pandai cakap apa benda cerita pasal tulang ni pula tiba-tiba nak minum sup tulang, bukan. Yang ketiga adalah tentang hutang. Pilih dan langsaikan. Kalau hutang yang buruk, cepat-cepat settle. So kalau boleh pilih. Adakah tak boleh berhutang? Digalakkan berhutang, tapi hutang yang baik. Dan yang keempat adalah sorok duit. Sorok duit tu sama dengan simpan duit lah. Sorok. Okey, dapat? Okey, sudah habis ke? Nanti kejap. Boleh tunggu sekejap tak? Boleh saya share sikit lagi? Sebab ramai orang tanya apa benda yang kami buat bulan ni. Mungkin ada yang dah tengok, saya ulang balik. Tak apa, tak ada isu pun. Bulan ni, bulan ni kita ada beberapa program lagi. Dan minggu ni kita ada Nak Ubah Hidup di Setia City Convention Center. Saya ulang balik, siapa akan join kami di Nak Ubah Hidup, angkat tangan. So Nak Ubah Hidup akan dijalankan bukan hari Jumaat permulaan dia. Start kelas pada hari Sabtu sampai hari Isnin. Sabtu adalah Chinese New Year, so that's why we start that on that day. Hari baik lah, hari baik Chinese New Year. 25 hari bulan sampai 27. 25 sampai 27. Sabtu, Ahad dan Isnin. Okay. So hari Jumaat kami buka pendaftaran awal sebab kami expect 12,000 para peserta untuk hadir. So bagi mereka yang akan hadir untuk Nak Ubah Hidup, tolong berikan peluang kepada diri anda, buat something, datang pada hari Jumaat. Pendaftaran awal dibuka seawal 9 pagi sehingga 11 malam. Pendaftaran awal hari Jumaat. Jumaat belum start kelas lagi 24 Januari belum. Jumaat adalah pendaftaran awal. Kelas hanya start 25 hingga 27. Pastikan anda hadir. Hadir ke program Nak Ubah Hidup ni, yang mana kelas tu 3 hari 2 malam. 25 sampai malam, 26 sampai malam, 27 sampai petang. Okey? Boleh? So datang pendaftaran awal hari Jumaat. Dan minggu depan juga kita ada satu lagi sesi best. Yang tadi ada 100 lebih, melimpah-limpah orang dekat office. So minggu depan kita masih lagi ada sesi best pada 27, 28, 29. Betul tim, 29. 29 Januari hari Rabu, minggu depan kami ada sesi best lagi sekali. So tim tolong post itu www.rituals.com/best, tak silap saya, betul? www.rituals.com/best. Anda boleh daftar lagi program best. Mungkin tak sempat nak datang Nak Ubah Hidup, dah terlepas. Datang program best minggu depan, yang sangat best. Cuma minggu depan insyaAllah bukan saya yang run, kita ada VP lain yang akan run. Hari ni saya run, kita gila-gila lah best ni. Minggu depan mungkin bukan saya, tapi kalau saya juga saya tak tahu. Tapi kami ada 3 VP. Kita ada kita ada pengetua Spire, Tuan Hafiz Jasmi dan juga Tuan Rats Muhammad. So antara 3 ni kami rotate lah untuk run best ni. So minggu depan kami masih ada best pada 29 hari bulan Januari, hari Rabu. Sesi apa ni? Sesi best ni adalah Business Evaluation Session and Transformation. Tuan Inruan Shah Comel. Comel betul nama dia. Orang mendoakan nama dia dekat Instagram ni. Bagus. Dan of course minggu depan saya ada program EFP, Entrepreneur Foundation Program. Saya punya program sendiri, alhamdulillah, yang saya take over from co-founder kami, Tuan Haji Jerry. Saya ada program EFP minggu depan. EFP, yang saya ajar tentang costing. Saya ajar tentang costing, pricing. Saya ajar tentang cash flow. Saya ajar tentang HR. Saya ajar tentang daftar syarikat. Saya ajar tentang harta intelek. Dan saya ajar tentang apa? Cukai. Dan accounting lah. Memang makanan saya lah. So saya memang saya seriously sangat-sangat teruja lah untuk run another EFP minggu hadapan. Nak minta buat seminar di KB boleh? Boleh. EFP saya nak join tuan. Yes, terima kasih Cik Aisyah Baby Ellie di Instagram. Masih ada seat lagi, walaupun terhad, sempat lagi. Cik Aisyah Baby Ellie, tolong DM tim kami, DM tim Ritual Official, bagi tahu nak pergi EFP. EFP sama macam CAM dan SEM ke? Dia tak sama. Dia ada 9 topik. Kalau SEM dengan CAM dia lebih fokus. EFP dia ajar basic macam mana. Bukan basic, tak basic pun.
Advance juga. Ajar banyak benda sekali harung 3 hari 2 malam. Terus pandai. Bukan, saya rasa terus pandai kot. 9 topik terus pandai. Macam nak belajar macam mana ni? Cik Irwan Shah Comel, DM tim kami. DM tim kami di Ritual, nanti dia bantu. Tanya je lah semua benda. Macam mana nak join? Tuan Irwan Shah, just DM tim kami. Di Instagram, DM, Ritual Official, cakap macam mana nak join. Tulis je dekat situ. Saya nak tahu apa benda yang Ritual boleh bantu saya. Tulis macam tu, nanti insyaAllah tim kita akan bantu. Tuan Irwan Shah Comel. Awak kena DM kami dulu. Kat JB tak ada ke? Dulu kami buat roadshow, tapi mungkin mungkin kami akan membuat comeback roadshow seluruh Malaysia. Siapa tahu. Tunggulah. Nantikan. Mungkin tu sebahagian daripada plan dalam tahun ni. Mungkin. Nantikan kejutan yang akan ada, insyaAllah. Kalau ada kami buat roadshow, dan anda kena datang lah. Minta tiba-tiba minta suruh pergi sini pergi sana, lala tak nak datang. Tak kelakar juga tu. Okay, boleh. So itulah aktiviti kami untuk tahun ni, untuk bulan ni. So saya Aisyah yang pergi camp hari tu. Ingat lagi tak? Oh Aisyah, ingat Aisyah. Oh Aisyah, misi mencari Aisyah. Okay Aisyah. Pergi minta dengan bos. Oh Aisyah pergi. Bagi tahu dengan bos nak pergi EFP minggu depan. Yes. Boleh DM tim kami. KB Kelantan please. Okay, wanna join Cik Miss Whatever 03 Miss Whatever Aduh, banyak whatever. Senang nama dia. Kalau tak puas hati cakap apa? Whatever. Okay, so boleh DM tim kami nak join apa-apa. Siapa tak pernah join, wajib join. Terima kasih Cik Fuza. Buat di Kota Baru juga. Saya tengok tim saya. Apa lagi event tuan? Tanya tim kami. Dekat FB, PM. Dekat Instagram, DM. Dah meeting tadi. Yeah, it's me, whatever. Okay. So, itu saja untuk hari ni. Panjang sangat ni. Ada nak minta Kuantan, ada nak minta Sungai Petani kan nanti. Ada minta Kok Diang lah apa semua. Tak payahlah. Macam-macam lah korang ni. So, seriously, apa saya nak cakap dengan anda semua sangat awesome. Anda dah tonton live ni, saya sangat-sangat excited. Share setiap hari. Nak kata penat, jujur memang penat. Tapi bila tengok you all komen macam ni, hilanglah penat tu sekejap. Okay? So, tuan-tuan dan puan-puan, saya mendoakan anda kaya dan berjaya. Saya mendoakan anda capai apa yang anda nak capai. Saya doakan anda dipermudahkan urusan untuk terus belajar bersama kami. Kami sangat berbesar hati dapat share banyak learning point dengan anda. So, kalau boleh anda boleh share balik learning point. Saya nak minta tolong satu last. Boleh tak last minta tolong? Tolong minta ramai orang like page kami. Yang tak pernah fikir, tak pernah how to say, tak pernah nak tahu Ritual ni apa. Macam Cik Aisyah, first time join live. Ajak siapa-siapa kawan-kawan like page kami ni. Ritual Official dekat Instagram, Facebook Ritual. Orang yang tak pernah join, just bagi diorang, tengoklah live ni. Kalau kau tak tahu macam mana hala tuju, kau buat bisnes, kau nak tahu apa benda, tengok. Follow page ni. Lepas saya habis tekan end ni, ada lagi video ni. Suruh diorang tengok video ni. Sebab ini adalah benda yang anda boleh bantu orang. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. So, anda jadilah sebaik-baik manusia. Share manfaat ni kepada ramai orang. Suruh mereka tonton live ni. Mungkin adalah asbabnya anda bagi mereka bantu. Mungkin mereka tengah dalam kesusahan. Sebab anda bantu. Dan alhamdulillah mereka dapat manfaat tu. Boleh? Saya berbesar hati dapat share. Dan saya juga berbesar hati untuk insyaAllah esok kita share lagi. Kalau ada kesempatan. Kita tak nak janji apa-apa lah. Kita try. Sebab kadang takut kita ada meeting lah. Apa semualah. Actually saya sebenarnya tengah ada meeting ni. Nak kena lari. After this saya solat kejap. Lepas tu saya lari pergi meeting. Saya memang ada meeting sekejap lagi. Sekarang pun saya rasa pukul 6 meeting dengan bos. So kena pergi meeting lah. Tapi saya kena live lah. Sebab ini tanggungjawab. So saya harap tuan-tuan dan puan-puan, anda kekal bersama dengan kami. Belajar bersama Ritual. Dan insyaAllah kami akan tetap beri yang terbaik untuk anda. So siapa yang akan join nak ubah hidup, join nanti. Siapa akan join saya di EFP, jumpa nanti juga secara live lagi. Okay? Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah kita dapat habiskan sesi pada hari ini. Berikan tepukan kepada anda. Hampir sejam rupanya. Tak sangka. Minta maaf sebab konten sangat banyak. Tim saya memang suka dera saya. Bagi saya konten banyak. Skrip yang panjang. Saya dah lunaskan tanggungjawab saya. So mereka kena lunaskan. Okay? Boleh? Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Take care. Jaga diri. Jaga duit. Dan insyaAllah semoga Allah sentiasa lindungi anda. Semoga anda sentiasa maju dan maju dan maju. Take care. Jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.